Hello, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya. Untuk video kali ini saya akan explain kepada awak semua berkenaan dengan Fundamental of Wave bahagian kedua. Dan learning objektif untuk video ni kita akan melihat tentang dua jenis gelombang dan juga sketch and interpret wave graph. Okey, dalam dua keadaan atau dua jenis wave graph. Okey, jom kita tengok learning objektif yang pertama. So, ini adalah comparison between transverse wave and longitudinal wave. So, kita ada dua jenis progressive wave yang dikenali sebagai transverse wave dan juga longitudinal wave. Okey, jom kita kenal wave yang pertama iaitu transverse wave. So, dalam transverse wave, the particle of the medium vibrates in the direction perpendicular. Okey, keyword dekat sini adalah perpendicular to the direction of the propagation of the wave. So, keyword perpendicular dekat sini penting untuk awak ingat. Okey, itu adalah ciri utama untuk transverse. So, apabila wave bergerak, katakan wave bergerak dari kiri ke kanan dan particle of the wave itself akan vibrate ke atas dan ke bawah. Okay, so the vibration dekat sini of the particle akan membentuk ataupun berada pada keadaan 90 darjah, which is perpendicular to the propagation of the wave. So particle bergerak ke atas ke bawah apabila wave bergerak ke kanan. So berbentuk 90 darjah, bermaksud ini adalah wave jenis transverse. Contoh wave dalam keadaan transverse wave adalah radio wave, light wave dan juga water wave. Jenis wave yang kedua pula adalah dikenali sebagai longitudinal wave. So, apabila kita tolak spring ke depan dan tarik ke belakang, ia membentuk salah satu jenis wave yang dipanggil sebagai longitudinal wave. So, dalam longitudinal wave, the particle of the medium vibrates in the direction parallel. So the keyword here is the word parallel to the direction of propagation of the wave. So katakan wave bergerak ke kanan dan kita akan dapati bahawa wave jenis ini partikelnya akan vibrate parallel, means dia juga akan ke kanan dan ke kiri. So apabila the vibration of the particle is parallel to the propagation of the wave, maka wave ini dipanggil sebagai longitudinal wave. So, dalam longitudinal wave, terdapat dua bahagian yang dipanggil sebagai compression dan juga reflection. So, apa itu compression dan reflection? Compression dan reflection ini adalah bahagian yang termampat dan bahagian yang teregang di dalam sesuatu longitudinal wave. Contoh longitudinal wave adalah sound wave. Dalam anda mengenal sesuatu wave, ada beberapa terma yang awak patut tahu. Contohnya yang pertama adalah amplitude. So amplitude simbolnya A besar. Apakah itu amplitude? Amplitude adalah maximum displacement of a particle from its equilibrium position. Ia adalah sesaran yang paling maksimum daripada posisi equilibrium, iaitu daripada kawasan kosong. Okey, kita tengok bagaimanakah ataupun di manakah kedudukan amplitude di dalam satu wave graph. So, kalau anda boleh tengok di sini, ini adalah bacaan ataupun bagaimana anda mengambil bacaan amplitude daripada equilibrium position iaitu kosong sehinggalah kawasan yang paling tinggi iaitu maksimum. So, kita ambil bacaan dari kosong sehingga ke puncak. Okey, terma yang kedua atau terms yang kedua adalah period. Simbolnya T besar. Apakah itu period? Period adalah time taken, masa yang diambil for a particle to make one complete oscillation. Masa yang diambil untuk sesuatu partikel membuat suatu ayunan lengkap.
Atau juga boleh ditulis sebagai masa yang diambil untuk partikel membuat one complete cycle of wave. Baik, kita tengok wave graph. Dekat manakah period? So, period diukur daripada puncak ke suatu puncak yang bersebelahan. So, masa yang diambil untuk partikel melakukan atau menghasilkan one complete oscillation dipanggil sebagai period. Terma ketiga adalah frekuensi. Apa maksud frekuensi? Frekuensi adalah number of complete oscillation, jumlah ayunan lengkap made by a particle yang dihasilkan oleh suatu partikel. Jumlah ayunan lengkap yang dihasilkan oleh partikel in 1 second, dalam masa 1 saat. So dalam 1 second berapakah complete oscillation yang berjaya atau dihasilkan oleh sesuatu partikel. Untuk kita mencari sesuatu frekuensi, kita boleh menggunakan formula F sama dengan 1/T, iaitu 1 bahagi dengan nilai period. Jadi apabila kita dapat nilai period sesuatu oscillation, maka kita boleh mencari frekuensinya menggunakan formula ini. Terma yang seterusnya adalah wavelength atau panjang gelombang. Apakah maksud wavelength? Wavelength adalah suatu jarak atau distance between two consecutive points in phase. Ia adalah suatu jarak di antara dua titik yang berada di dalam fasa yang sama. Apa maksud fasa yang sama? Bermaksud puncak dan puncak yang bersebelahan atau lembangan ke lembangan yang bersebelahan. Ini contoh panjang wavelength daripada graf yang di bawah ni. Okey, so daripada puncak ke puncak yang bersebelahan, jaraknya dipanggil panjang gelombang. Dan terma yang terakhir adalah wave speed, dan simbolnya adalah V. Apakah itu wave speed? Ia adalah distance travel per second. Okey, ia adalah jarak yang dilalui dibahagikan dengan masa untuk sesuatu wave profile. Ia adalah laju sesuatu gelombang. Untuk mendapat wave speed, kita akan menggunakan formula V sama dengan F lambda. Okey, jadi dalam soalan, jika kita dapat kenal pasti nilai frekuensi dan juga nilai wavelength, maka hasil darab kedua-duanya akan memberikan kita maklumat wave speed. Learning objektif yang seterusnya adalah sketch and interpret wave graph. So dalam interpret wave graph ini, kita boleh kenal pasti bahawa ada dua jenis graph yang anda akan belajar. Yang pertama adalah graph displacement against time. So kita tengok kat sini, ini adalah displacement against time. Dan graf yang kedua adalah graf jenis displacement against distance. So kita tengok paksi Y-nya adalah displacement dan paksi X-nya akan menjadi distance. So dua graf ni adalah graf yang sangat penting dalam learning objektif ini. Terdapat beberapa maklumat yang kita boleh dapat daripada graf ni. Yang pertama, amplitude. Amplitude kita boleh dapat daripada dua-dua jenis graf, iaitu graf displacement against time dan juga displacement against distance. Kemudian nak cari period, apabila kita nak cari period, kita cari adalah tempoh masa dari tempoh masa untuk satu ayunan lengkap. Kemudian untuk mencari frekuensi, kita bahagikan 1 dengan jumlah period yang kita dapat tadi. Manakala untuk graf yang kedua, displacement against distance, juga kita boleh dapat maklumat amplitude. Dan satu lagi maklumat adalah mendapatkan maklumat wavelength. So wavelength kita boleh cari dengan melihat jarak atau distance from puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan. Okey, nak mudah faham lagi, kita tengok contoh ni. Dekat sini saya sediakan dua jenis graf. Yang sebelah kiri adalah displacement against time
dan di sebelah kanan adalah displacement against distance. Now kita cuba cari maklumat-maklumat berikut. Yang pertama, kita boleh cari amplitude. So untuk cari amplitude, kita boleh cari pada kedua-dua graf. So amplitude adalah jarak atau distance from equilibrium position to the puncak, to the maximum displacement. So yang paling maksimum dekat sini adalah 3. So kita boleh buat jawapan untuk A, iaitu A besar sama dengan 3. Magnitudenya adalah 3. Apakah unitnya? Untuk cari unit, kita tengok di paksi Y. So amplitude sama dengan 3 cm. Okay, move on ke soalan kedua atau B. Untuk cari period, iaitu soalan B, T besar. Okay, period adalah masa yang diambil untuk satu ayunan lengkap. Untuk partikel tersebut membuat satu ayunan lengkap. So ayunan lengkap di sini berhenti di 0.5. Kita ambil graf yang pertama kerana ia adalah berkaitan dengan masa. Period adalah berkait dengan masa. So kita ambil graf yang pertama. So untuk membuat satu ayunan lengkap berhenti di 0.5. So 0.5 unitnya apa? Second. Kita tengok di paksi X. Soalan C pula, awak perlu mencari nilai frekuensi. So frekuensi sama dengan 1 bahagi dengan period. Okey, so kita ambil nilai 1 bahagikan dengan 0.5. Jadi apabila awak tekan kalkulator 1 bahagi 0.5, anda akan dapat jawapannya sebagai 2 Hz. Okey, 2 Hz. Apa maksud 2 Hz? Maksud 2 Hz adalah partikel tersebut membuat 2 ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Kemudian soalan D. D awak perlu cari wavelength. So wavelength dengan mudahnya awak boleh cari dengan melihat jarak atau mengukur jarak daripada puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan. Okey, kita ambil graf yang kedua kerana graf kedua adalah against distance, berkait dengan jarak. So ini adalah bagaimana awak mencari lambda. So lambda awak akan dapat 16 cm. Soalan terakhir adalah untuk mencari wave speed. So V sama dengan F lambda, formula tadi ya. So kita masukkan maklumat frekuensi iaitu 2 Hz didarabkan dengan lambda 16 cm. Okey, kemudian kita tekan kalkulator, 2 darab 16 sama dengan 32. Okey, so 32 akan jadi kita punya magnitude. Kemudian unitnya adalah cm second negative 1. Okey. Jadi setakat itu saja perkongsian untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di dalam video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.